Marilah kita sama-sama melihat satu ayat dalam Quran yang menunjukkan dengan jelas bahawa adanya orang yang sampai ke peringkat ihsan, mereka dapat melihat ayat-ayat Allah, dalil-dalil mengenai Allah di alam malakut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam alam malakut, kejadian-kejadian Allah yang di langit maupun yang di bumi, di alam malakut peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah, dalil-dalil mengenal Allah yang dapat disaksikan oleh pandangan hati, pandangan ruh ulul albab. Sangat jelas tuan-tuan, ayat ini sangat jelas bagi kita bahawa orang ulul albab, golongan ulul albab itu adalah satu golongan umat Nabi Muhammad, satu golongan umat Nabi Muhammad yang dikurniakan oleh Allah mengenal Allah menerusi dalil yang ketiga, ayatun masyhudah, menerusi pandangan hati mereka. Sekaligus tuan-tuan, ayat ini menunjukkan bahawa tarekat itu memang lahir bersama-sama kelahiran Islam. Saya pernah pada tahun 90 bermudzakarah dengan seorang ulama Wahabi di Kuala Lumpur selama 4 jam. Daripada jam 9 pagi tepat sampai 1 tengah hari di pejabatnya. Karena ulama ini sentiasa mencerca tarekat, sentiasa menakut-nakutkan orang ramai tentang tarekat. Saya mengambil keputusan memurnikan diri, menemuinya di pejabatnya. Memang saya ingat itu berlaku pada tahun 90, sudah 21 tahun yang lepas. Apabila saya tanya ustaz itu, adakah ustaz berpegang bahawa kalau kita menafikan satu huruf dalam Quran kita kafir? Dia kata iya. Misalnya bismillah, ba itu bukan Quran, bukan dari Quran, kafir? Ya, saya begitu. Kalau satu ayat, lagilah dia kafir. Kalau satu huruf sudah kafir, satu ayat tentu kafir. Jadi saya tanya dia, ayat yang saya baca ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, saya sambung ayat yang kemudiannya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi hingga akhir. Kedua-dua ayat ini ustaz, adakah ini hanya Allah cerita saja, tak ada orangnya? Sama juga dengan cerpen. Cerpen itu dikarang saja, direka-reka, berlakunya tidak ada. Semakin pandai mereka, semakin baik cerpen itu. Adakah ini macam cerpen? Oh tidak, mestilah ada orangnya. Jadi siapa yang sentiasa berzikir sehingga mereka ini nampak, dikurniakan oleh Allah, nampak dalil-dalil mengenai Allah dengan pandang hati. Siapa dia? Kata saya, di zaman Nabi siapa dia? Dia tak jawab. Kata saya, kalau di zaman Nabi, ulul albab ini ialah setengah sahabat menjadi ulul albab. Mereka ini berzikir, terus tafakur. Tentunya yang mengajar ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata saya, bapa tarekat itu ialah Rasulullah.
Kalau Ustaz menafikan adanya tarekat, berarti menafikan ayat ini. Ustaz ini kata, alhamdulillah, selama ini saya tak tahu, rupanya tarekat ada dalam Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, ulama ini sampai sekarang hubungan dengan saya baik, dan dia tidak menyerang-nyerang lagi tasawuf dan tarekat. Jadi ayat tadi menjelaskan kepada kita bahawa ulul albab adalah satu golongan umat Nabi Muhammad yang dikurniakan oleh Allah dapat mengenal Allah menerusi dalil yang ketiga, ayatun masyhudah. Mereka ini sentiasa berzikir dan tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka. Berdiri ke duduk ke berbaring, senang atau susah, ya, terus berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan terus tafakkur. Murid-murid guru saya pernah bertanya kepada guru saya, "Tuan, apa maksud zikir dan tafakkur?" Dia jawab, orang berzikir ini seperti orang berjalan. Orang berjalan dengan dua kaki, kiri dan kanan. Orang berzikir juga dengan dua kaki, kiri dan kanan. Berzikir di dalam hati atau di lidah, itu ibarat kaki kanan. Tafakur itu pada akal kita, fikiran kita, minda kita. Kalau sekiranya lidah kita berzikir, hati kita berzikir, lalu fikiran kita ke lain, itu tidak jadi. Seperti orang berjalan diikat kaki sebelah. Jadi zikir dan tafakur itu begitu. Hati atau lidah berzikir, fikiran kita tafakur kepada ayat-ayat Allah, kepada kebesaran Allah, kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah, kepada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata guru saya. Jadi dengan ini kita dapat tahu ayat 191 surah Al-Imran tadi adalah dalil yang menunjukkan adanya tarekat di dalam Quran, yang tidak boleh kita main-main, yang tidak boleh kita tolak. Ustaz tadi takut, dia kata, alhamdulillah, anta telah tunjukkan saya jalan yang betul. Selama ini saya tak tahu. Kata saya, kerana Ustaz tak belajar. Bedanya saya belajar. Mudah-mudahan Ustaz ni sudahlah belajar ilmu tarekat. Tuan-tuan, puan-puan sekian, mahasiswa dan mahasiswi, malahan ya, tarekat ini juga ada dalam hadis. Kalaulah kita nak kata mana dia istilahnya, di dalam hadis pun istilahnya sudah digunakan. Karena kalimah tarekat itu memang satu kalimah yang memang sudah disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Konsepnya pun sudah ada. Ada sebuah hadis musalsal di mana Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, "Dullani ala aqrabut turqi ila Allah wa ashali 'ala al-ibad." Ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turqi ila Allah wa ashali 'ala al-ibad wa afdaliha indallah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu tarekat dari berbagai tarekat yang sifatnya paling hampir kepada Allah, paling mudah diamal,
dan paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan Rasulullah? Ya Ali, alaika bimudawamati zikrillah sirron wa jahron. Wahai Ali, kalau engkau mau tarekat yang kau maksudkan, wajiblah di atasmu sentiasa berzikrullah, sama ada secara sir maupun secara jihar. Cukup jelas tuan-tuan. Istilah tarekat itu ada. Turuk jamak daripada at-tariqah. Konsepnya pun ada, Nabi sebut. Ya. Alaika bimudawamati zikrillah sirran wa jahran. Sentiasa berzikir. Ini adalah konsep zikir dalam ilmu tarekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilahi tabtila. Hendaklah kamu sebut, ingat nama Tuhan kamu Allah, dan hendaklah kamu tabtil kepada Allah dengan sebenar-benar tafsil. Seperti yang dilakukan oleh ulul albab, sentiasa zikir dan tafakur. Itulah zikir dan tabtil. Jadi saya fikir cukuplah untuk meyakinkan kita bahawa tarekat itu memang satu ilmu dan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.